Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah dua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah dua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 27 surah Al-Hadid. Ayat 27 surah Al-Hadid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Artinya, dan pengikut-pengikut setia kepada baginda Isa alaihissalam, mereka itu mengada-adakan ibadah yang kami tidak wajibkan ke atas mereka, yang kami tidak perintahkan sama sekali ke atas mereka, yang mana mereka lakukan ibadah tersebut hanyalah mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Maka mereka itu tidak dapat menjaga dan memelihara zuriat mereka. Mereka sememangnya terpedaya dengan kehidupan di dunia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 27 surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan kepada kita, pengikut-pengikut setia junjungan mulia baginda Isa alaihissalam, yang dikenali dengan gelaran rahbaniyah, yakni orang yang mengasingkan diri dengan kelompok masyarakat umat manusia demi mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana dikupas lanjut oleh pengarang kitab Durratun Nasihin, mengambil keterangan daripada ulama-ulama tafsir, antaranya Ibnu Khazin
Begitu juga penafsiran daripada Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dah pun wafat 800 tahun yang lalu, dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, berhubung tentang pengikut setia junjungan mulia baginda Isa alaihi salam yang disebut Rahbaniyah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apabila baginda Isa alaihi salam diangkat naik ke langit, maka baginda Isa alaihi salam meninggalkan kelompok pengikut-pengikut setianya yang terus menerus mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kesetiaan mereka Allah Ta'ala puji dengan diberikan gelaran Rahbaniyah, golongan manusia yang mengasingkan diri daripada kelompok manusia yang lain. Rahbaniyah, pengikut-pengikut setia baginda Isa alaihissalam ini sentiasa diperangi oleh golongan Yahudi Bani Israel. Malah golongan Yahudi Bani Israel memberi amaran mereka akan membunuh pengikut-pengikut setia baginda Isa alaihissalam. Rahbaniyah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, antara amalan-amalan pengikut setia baginda Isa alaihissalam ini ialah mereka menghabiskan masa hidup mereka dengan memperbanyakkan berzikrullah. Malah mereka berzikrullah secara berjamaah, walhal tidak disuruh dan tidak diwajibkan bagi mereka itu berzikrullah secara berjamaah sebagaimana syariat baginda Isa alaihissalam. Wa rahbaniyatan ibtada'u, mereka itu mengada-adakan perkara yang tidak pernah kami wajibkan atas mereka melakukannya. Antaranya mengadakan majlis zikir secara berjamaah, yang mana itu bukan syariat baginda Isa alaihissalam. Dan ada di kalangan mereka yang terus memisahkan daripada masyarakat. Mereka terus menumpukan ibadah, dan ada yang enggan berkahwin sama sekali. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pun begitu mereka menerima ancaman. Mereka menjadi buruan bangsa Yahudi Bani Israel, sehinggalah kemuncaknya golongan Rahbaniyah ini dikepung, dan mereka bakal ditangkap dan dihukum sula sebagaimana bangsa Yahudi Bani Israel cuba lakukan ke atas baginda Isa alaihissalam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, oleh itu Rahbaniyah, golongan Rahbaniyah, pengikut-pengikut setia baginda Isa alaihissalam, mereka telah mengadakan satu perkumpulan di suatu tempat dan mereka berzikir seharian. Datang bangsa Yahudi Bani Israel mengepung dan mengancam akan
membunuh mereka hidup-hidup. Ketika serbuan dibuat oleh bangsa Yahudi Bani Israel, Allah Ta'ala pelihara Rahbaniyah. Serbuan dibuat, golongan Rahbaniyah ini Allah Ta'ala tenggelamkan, dan tenggelamlah ke dalam bumi selama 40 hari. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, hampalah Yahudi Bani Israel yang beria-ia mengepung untuk membunuh hidup-hidup golongan ini Rahbaniyah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, selepas 40 hari Allah pelihara Rahbaniyah duduk di bawah bumi dan tak dapat dikesan oleh Yahudi Bani Israel yang jahat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan semula Rahbaniyah ini hidup di kawasan genting antara dua tanah tinggi, dua gunung. Maka tengah-tengahnya ada tanah rata, maka disebut genting. Ini bukan genting Highland, bukan. Baiklah, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dan Allah perkenankan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan doa-doa golongan Rahbaniyah ini agar tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Ya, kerana kesemua anggota Rahbaniyah, pengikut setia baginda Isa alaihissalam, mereka berdoa kepada Allah agar manusia tidak dapat melihat mereka. Mereka tak percaya lagi kepada sesiapa pun, kerana mereka ketakutan sentiasa dikejar dan dikepung oleh Yahudi Bani Israel. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dan golongan ini terus berkembang dan berkembang dan berkembang di alamnya, terpisah dengan alam syahadah, alam malak, alam yang dapat dikuasai oleh panca indera yang 5. Alam malak, alam syahadah adalah alam penempatan di mana dapat dilihat, dapat dihidup, dapat didengar, dapat dirasa dan dapat disentuh. Maka disebut alam malak, alam syahadah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, golongan Rahbaniyah ini berada di alam yang lain, tapi penempatannya sama, medium yang berbeza. Kalau istilah sains sebut medium yang berbeza, kerana tak dapat dilihat, tak dapat didengar, tak dapat dirasa, tak dapat disentuh. Yang jelas permulaannya mereka hidup di antara dua gunung yang tak diketahui, dan mereka terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Ya, yang jelas pada malam Rasulullah diisrakan dalam perjalanan dari Al-Masjidil Haram menuju ke Al-Masjidil Aqsa. Setelah Rasulullah SAW berhenti seketika di kemuncak gunung Tur yang terletak di semenanjung Sinai, yang disebut dalam Al-Quran wa Turi Sinin, maka perjalanan diteruskan sebelum sampai di Al-Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW melalui kawasan pergunungan. Rasulullah terkejut apabila Rasulullah melihat ada satu kelompok manusia berpakaian serba putih menunggu
baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kenderaan yang Rasulullah naiki, Al-Buraq namanya, bersama Jibril alaihissalam, menghampiri penempatan mereka itu rahbaniyah, maka Rasulullah disambut dengan kata-kata aluan, walaupun Rasulullah masih jauh lagi sebelum ia melepasi penempatan mereka. Mereka berkumpul beramai-ramai, seolah-olah mereka mengetahui malam itu Rasulullah akan melalui penempatan mereka. Mereka berdoa bersama-sama. Sebaik sahaja melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, golongan ini menadah tangan dan berdoa, Alhamdulillahillazi arana wajhaka ya Muhammad. Alhamdulillahillazi arana wajhaka ya Muhammad. Alhamdulillahillazi arana wajhaka ya Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberi peluang untuk kami melihat wajah dikau wahai Muhammad, Nabi akhir zaman. Terkejut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kenal pun siapa mereka. Jibril alaihissalam menyatakan, Inzil ya Muhammad fasalli hahuna. Inzil ya Muhammad fasalli hahuna. Turunlah seketika di sini Muhammad, lakukan ibadah solat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sempat menegur sapa dan bertanya kepada ketua mereka, Man antum? Kamu semua ni siapa? Maka mereka menjawab, Nahnu min Bani Israel. Kami ini asalnya daripada bangsa Yahudi Bani Israel. Kami mendapat ancaman daripada bangsa kami sendiri. Kami berpegang dengan ajaran baginda Isa alaihissalam, rahbaniyah. Pun begitu, manusia biasa tidak dapat melihat kedudukan kami, kehidupan kami. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menjelaskan hal ini, cikgu, maka ada pendapat menyatakan bahawa gulungan ini disebut dalam bahasa Melayu bulian. Manusia seperti kita, manusia bukan jin, manusia. Bezanya manusia biasa seperti kita takkan dapat melihat mereka itu. Kenapa? Allah Ta'ala telah perkenankan doa mereka. Atuk-atuk mereka Allah perkenankan doa, ya, agar manusia biasa tidak dapat melihat mereka. Mereka takut diancam oleh bangsa mereka sendiri, bangsa Yahudi Bani Israel yang jahat. Mereka takut mereka menjadi mangsa sebagaimana baginda Isa alaihissalam yang kononnya ditangkap, walhal baginda Isa diangkat naik ke langit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, istilah bunyan membawa erti sunyi, sepi dan tidak kelihatan dan terasing. Itu makna bunyan tu, sunyi, sepi, tak kelihatan dan terasing. Pun begitu, kalau kita membuat sedikit pemerhatian, cikgu, rahbaniyah yang dinyatakan pada ayat 27 surah Al-Hadid, berdasarnya mereka sudah ribuan tahun
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah wafat 1400 tahun yang lalu. Dan jarak mereka sudah 500 tahun. Jadi kalau kita kira sudah mencecah 2000, ikut 2019 dah 2000 tahun. Dalam tempoh masa 2000 tahun sememangnya masyarakat mereka berkembang. Pendudukan mereka pun berkembang. Dalam tempoh masa 2000 tahun ni berkembang. Bezanya kita tak dapat melihat mereka ini dan mereka dapat melihat kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pada malam Rasulullah diisrakan sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, yang mana Rasulullah turun seketika. Rasulullah bertanya pula, man antum, kamu ni siapa sebenarnya? Dia berpakaian serba putih. Siapa kamu ni? Baru dijelaskan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, adakah mereka itu mengikut syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Sememangnya mereka telah mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah turun seketika pada malam Rasulullah diisrakan. Mungkin kita bertanya, malam tu seketika je, apa yang dia boleh belajar dari syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah jua yang maha mengerti. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, zaman berkembang, maka golongan ini pun berkembang. Pun begitu namanya bunian kerana dia terpisah dengan kita. Lost communication. Orang putih, maknanya kita tak dapat berhubung dengan mereka sama sekali. Dan mereka dapat melihat kita dan mengetahui perkembangan kita. Apabila tuan-tuan bertanya dari segi kemudahan, berdasarnya kemudahan tetap milik kita kerana kita hidup dalam suasana kehidupan dunia yang berdepan dengan cabaran. Ya, yang Rasulullah sabdakan, inna zaman qad istadara, bahwasanya zaman ini beredar dan beredar. Kita berkembang dengan kemajuan teknologi. Pun begitu ringgit Malaysia belum pulih lagi. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbeza dengan golongan rahbaniyah ini, mereka ada penempatan tersendiri. Ya, mereka seperti kita, pun begitu terasing dan tak dapat melihat. Ya, moral of story, cakap putih pula. Apa sebenarnya yang nak disampaikan di sini? Allah Maha berkuasa. Tengok, di kalangan manusia pun Allah Ta'ala pisahkan. Allah Maha berkuasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau nak difikirkan dengan akal kita, kita tak terfikir macam mana dia hidup. Manusia tak nampak, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Apa aktiviti dia? Sama seperti kita. Syariatnya sama seperti kita. Ya, pun begitu Allah Maha berkuasa. Ada di kalangan kita yang Allah beri kelebihan, kita dapat melihat penempatan mereka. Dan ada di kalangan kita yang juga dapat berurusan dengan mereka, berkahwin dengan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pun begitu tidak sekufu. Apabila tidak sekufu, ada masalah. Sebenarnya tak sekufu, yang sekufu pun bermasalah, apatah lagi yang tak sekufu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak faham tak apa, dengar je. Setidak-tidaknya tuan-tuan dapatlah juga memahami sedikit ayat 27 surah Al-Hadid. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah,
Ada orang baik ke orang jahat ke? Sama seperti kita. Kita pun berkembang. Golongan ini pun berkembang. Berapa juta? Tak perlu persoalkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, tinggal lagi masyarakat Melayu menyebut dengan istilah bulian. Ada ke di kalangan kita yang terus menjalani hidup bersama dengan mereka? Wallahu a'lam bissawab. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dalam satu peperangan Hunain, peperangan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kelompok manusia yang hidup segar bugar di pergunungan Al-Hada, Taif. Masyarakat Arab yang hidup di pergunungan Al-Hada, Taif, mereka ini segar bugar kerana mereka hidup suasana sejuk, makan buah-buahan, sayur-sayuran. Pun begitu dalam pembukaan kota Makkah, penduduk Arab Taif, mereka rasa Islam mengancam mereka, maka mereka isytiharkan perang di lembah pergunungan pada Taif, namanya Hunain. Hunain itu lembah yang luas, sampailah ke Ji'ranah. Kalau kita pergi Mekah, kita pergi ke masjid Ji'ranah. Ji'ranah itu merupakan termasuklah lembah Hunain yang luas. Dan lembah Hunain yang luas ini kemuncaknya Gunung Al-Hada. Sebelah sikit Gunung Al-Hada itu tanah tinggi, namanya Taif. Saya bukan mutawif, tapi saya tahulah cerita tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, dalam peperangan Hunain, umat Islam betul-betul mengalami tekanan dan bebanan kerana nak memerangi orang yang bersembunyi di celah-celah gunung. Allah beri kemenangan. Harta ghanimah dibahagi-bahagikan di Masjid Ji'ranah. Itu sejarah. Selesai perang, Rasulullah mengarahkan anak-anak muda yang dilantik sebagai luqatah. Makna luqatah, pemungut barang-barang yang tertinggal dalam peperangan. Lepas perang ada barang-barang tertinggal, maka ditugaskan anak-anak muda yang berbadan sasa, yang kuat, untuk pungut apa jua yang tertinggal di medan peperangan. Setelah dipungut, dikumpul, maka tiba-tiba ada seorang ayah berjumpa dengan Rasulullah, menanyakan mana anaknya, kerana anaknya ini dilantik sebagai luqatah, laqit, pemungut barang-barang yang tertinggal di medan peperangan. Rasulullah bagi masa, bagi tempoh, tunggu, dia kata, aku akan pastikan anak kamu selamat. Maka Rasulullah SAW apabila kumpulan bertanya dengan yang lain, memang pemuda ni tak balik lagi. Ya, sehingga kan Rasulullah sendiri pergi ke pergunungan Al-Hada. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi pergunungan Al-Hada tu, kerajaan Saudi dah buat kabel car. Kabel car tu dia akan tunjukkan di mana tempat laluan Rasulullah nak panjat pergunungan Al-Hada Taif. Jadi apabila sampai di pergunungan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menjumpai pemuda yang tak balik-balik. Dan Rasulullah pun baliklah semula ke Mekah, dan Rasulullah beritahu kepada ayah dia bahawa anak engkau
enggan balik ke pangkuan kau. Anak kau sudah desa di sana tu di mana? Di pegunungan Al-Hada. Ya, rupanya di pergunungan Al-Hada itu ada kelompok yang seperti kita. Pun begitu berminat dengan pemuda yang jujur ini. Lalu sempat pula dipujuk rayu, maka pemuda ini pun duduklah, dan sehinggalah dinyatakan dalam hadis pemuda ini tak balik-balik. Ya, tak balik-balik. Dan ayahandanya akur. Mungkin itu cita-cita anak, dan anaknya pun tak dinyatakan dalam al-hadis apa perkembangan balik raya ke tidak, tak cerita lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita nak fahamkan di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa. Dalam kehidupan ini rupa-rupanya ada kehidupan yang lain yang mata kasar kita tak dapat melihat. Dan ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cerita lanjut pun nanti tuan-tuan kata temberang, Ustaz, tak baik setelah dikemukakan ayat suci Al-Quran, hadis-hadis sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rahbaniyatu ummati al-julusu fil masjid. Golongan rahbaniyah di kalangan umatku adalah orang yang sentiasa beriktikaf di masjid. Rasulullah nyatakan kepada kita, tak perlulah kita nak bercita-cita seperti golongan rahbaniyah. Tak perlulah kita nak bercita-cita jadi orang bulan. Yang Rasulullah menyatakan yang terbaik untuk umat aku, kalau nak ikut rahbaniyah ini, sentiasalah berjamaah di masjid, beriktikaf di masjid. Lebih baik, lebih banyak kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Rahbaniyatu ummati al-julusu fil masjid. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.